Dalam video ini, saya akan menerangkan subtopik 2.3 iaitu alkena. Alkena merupakan hidrokarbon tak terpu, maksudnya alkena ini ada satu ikatan ganda dua. Formulaan bagi alkena ialah CnH2n. Kumpulan berfungsi dalam alkena ialah ikatan ganda dua antara atom karbon CC double bond. Dan ini menunjukkan formula struktur bagi but-1-ina, maksudnya BUT but ini menunjukkan bilangan atom karbon dalam lantai lurus. Maksudnya butina ini ada 4 atom karbon. Ina ini menunjukkan dia adalah dalam silih homolog alkena. Yang satu ini menunjukkan kedudukan ikatan ganda dua, di mana ikatan ganda dua adalah berada pada atom karbon yang pertama. Dan anda boleh tengok di sini terdapat but 1-ina dan but 2-ina. But 1-ina ini bermaksud ikatan ganda dua berada pada atom karbon yang pertama, manakala untuk but 2-ina, dua ini menunjukkan ikatan ganda dua berada pada atom karbon yang kedua. Mari kita tengok formula molekul dan juga formula struktur bagi alkena. Yang ada dua karbon ini ialah etina, 3 atom karbon propana, propina, 4 atom karbon kita panggil butina dan 5 atom karbon kita panggil sebagai pentina. Untuk alkena mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua antara dua atom karbon. Maksudnya dia mesti ada CC double bond. Jadi metina adalah tidak wujud. Kita mula dengan etina, iaitu ada dua atom karbon dengan satu ikatan ganda dua di antaranya. Mari kita tengok sifat fizik alkena. 3 alkena yang pertama iaitu etina, propina dan juga butana adalah gas. Alkena yang mempunyai 5 hingga 15 atom karbon per molekul adalah cecair, manakala alkena yang mempunyai lebih daripada 15 atom karbon per molekul adalah pepeja. Alkena mempunyai takat lebur dan takat tidar yang rendah. Takat lebur dan takat tidar alkena akan meningkat apabila bilangan atom karbon per molekul alkena meningkat, kerana saiz molekul alkena meningkat apabila bilangan atom karbon per molekul meningkat. Dengan ini, daya tarikan antara molekul menjadi lebih kuat. Oleh itu, lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikan yang kuat antara molekul. Alkena mempunyai ketupatan yang rendah. Alkena adalah kurang tumpat berbanding dengan air. Ketupatan alkena meningkat apabila bilangan atom karbon per molekul alkena meningkat. Ini disebabkan saiz molekul alkena meningkat apabila bilangan atom karbon per molekul meningkat. Dengan ini, daya tarikan antara molekul menjadi lebih kuat, maka molekul tersusun lebih dekat antara satu sama lain. Untuk pengetahuan anda, alkena adalah sama seperti alkana, iaitu tidak larut dalam air tetapi larut dalam perlarut organik. Alkena ini juga tidak mengkonduksi elektrik kerana alkena merupakan sebatian kovalen dan tidak mengandungi ion yang bebas bergerak. Mari kita tengok sifat kimia alkena. Untuk alkena ini, alkena adalah lebih reaktif berbanding dengan alkana kerana alkena mempunyai ikatan ganda dua antara atom karbon iaitu CC double bond. Oleh itu, alkena akan menjalani 3 jenis tindak balas, iaitu yang pertama sama seperti alkana, tindak balas pembakaran. Yang kedua ialah tindak balas penambahan. Yang ketiga ialah penpolimeran. Mari kita tengok yang pertama iaitu tindak balas pembakaran. Alkena sama seperti alkana, bila terbakar dengan rengkat dalam oksigen berlebihan, dia akan menghasilkan dua benda, iaitu yang pertama karbon dioksida, yang kedua ialah air. Dan contoh persamaan adalah seperti di bawah ini, di mana etina dibakar dalam oksigen berlebihan untuk menghasilkan 2 mol karbon dioksida kerana etina ada 2 atom karbon, dan pada masa yang sama juga menghasilkan 2 mol air. Sekiranya alkena ini terbakar dengan tidak lengkap dalam oksigen yang tahap, ia akan menghasilkan nyalaan berjelaga, karbon monoksida, karbon dioksida dan juga air. Seterusnya, tindak balas penambahan. Contohnya di sini ini menunjukkan formula struktur etina. Bila kita break double bond ini, kita boleh masuk molekul lain seperti hidrogen, masukkan H2, sini satu H, satu atom karbon yang lain, satu H juga.
Ini kita tambah hidrogen, iaitu tindak balas penambahan. Kita juga boleh tambah hidrogen halida seperti HCl ataupun HBr, di mana kita akan membentuk haloalkana. Sekiranya kita guna HBr, sini letak H, sini letak Br, dan produknya ialah bromoetina. Maaf, bromoetana, kerana double bond ini telah diputuskan. Sekiranya kita letak air, iaitu H2O, kita akan menghasilkan alkohol, di mana sini kita masukkan H, sini letakkan OH, dia akan menghasilkan alkohol, iaitu suatu proses penhidratan. Ingat, anda mesti tahu penhidratan kita guna air. Kalau pendihidratan, maksudnya kita buang air. Untuk halogen, kita boleh masukkan halogen iaitu dalam kumpulan 17 seperti fluorine, chlorine, bromine dan iodine. Kita masukkan Cl iaitu satu proses penghalogenan. Yang last sekali ialah kita boleh guna larutan kalium manganat. Anda kena tahu ini merupakan salah satu ejen pengoksidaan. Salah satu ejen pengoksidaan yang lain ialah larutan kalium dikromat. Sekiranya kita guna ejen pengoksidaan, maksudnya itu ialah satu proses pengoksidaan. Dalam proses pengoksidaan alkina ini, kita letakkan kumpulan hidroksil iaitu OH ditambahkan ke dalam setiap atom karbon sini. Oleh itu, dia akan membentuk diol. Maksudnya, atom karbon yang pertama ini kita letak OH, atom karbon yang kedua kita juga letak OH. Maka dia akan membentuk diol yang mempunyai dua kumpulan hidroksil. Yang ketiga ialah tindak balas penpolimeran. Apakah itu penpolimeran? Penpolimeran ialah satu proses di mana molekul kecil ataupun monomer dicantum melalui tindak balas kimia untuk menghasilkan molekul besar yang disebut polimer. Contohnya di sini molekul etina ini dia akan bercantum bersama dengan banyak-banyak molekul etina yang lain dengan melalui tindak balas kimia untuk membentuk polimer yang kita panggil sebagai polietina. Ini merupakan dan dia akan membentuk satu molekul berantai panjang iaitu satu polimer yang kita sebut sebagai polietina. Untuk pengetahuan anda, penpolimeran ini kita panggil sebagai penpolimeran penambahan sebab banyak-banyak molekul etina bercantum untuk membentuk polietina. Mari kita tengok soalan ini. Apakah hasil yang terbentuk apabila propina terbakar dengan lengkap? Terbakar dengan lengkap maksudnya dia terbakar dalam oksigen berlebihan. Maka dia akan menghasilkan dua benda iaitu karbon dioksida dan juga air. Oleh itu, jawapan sini ialah C. Pentina boleh diubah kepada pentana melalui proses. Ini ialah alkina. Dia boleh ditukar menjadi alkana dengan proses penhidrogenan. Maksudnya di sini pentina, kita putuskan ikatan ganda dua di sini dan kita letakkan hash. Dan hash untuk membentuk pentana. Maksudnya kita letak hash. Hash itu ialah proses penhidrogenan. Soalan yang ketiga ialah butana dan butina kedua-duanya larut di dalam air adalah salah kerana alkana dan alkina adalah tidak larut dalam air tetapi larut dalam berlarut organik. Butana dan butina ini kedua-duanya wujud sebagai gas pada suhu bilik. Dan menyewanakan larutan kalium manganat berasid cuma untuk alkena sahaja. Jadi ini salah. Terbakar dengan lengkap dalam udara untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Ya betul, kerana alkana dan alkena akan terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan untuk menghasilkan dua benda ini, karbon dioksida dan juga air. Maka jawapannya ialah C. Antara yang berikut yang manakah benar tentang propina? Propina ini ialah satu silih homerodnya ialah alkina. Alkina yang propina ini ialah satu gas. Dan apabila propina bertindak balas dengan oksigen, dia akan terbakar. Dan propina ini juga boleh menyewanakan bromin apabila bertindak balas dengan air bromin kerana di dalamnya ada ikatan ganda dua.